Salam sejahtera semua pelajar. Hari ini kita akan belajar satu kemahiran proses sains yang baru di tahun 4, yaitu mendefinisi secara operasi. Mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Maksudnya, kita beri penerangan terhadap ayat tersebut dengan mengaitkannya sama ada dengan apa yang kita boleh buat ataupun ukur. Contoh yang kita boleh buat dan ukur ialah kita boleh ukur panjang, jisim, massa, isi padu, bilangan, dan sebagainya lah. Ataupun kita kaitkannya dengan apa yang kita boleh perhatikan. Pemerhatian kita lah hasil dapatan kita daripada penyiasatan ataupun eksperimen ataupun aktiviti lah contohnya. Jadi kita tengok balik sini. Shiva dan Turuni ini ingin menguji keupayaan bahan menyerap air. Jadi mereka guna 3 tisu yang berbeza lah. Okey, yang ini yang dimanipulasi ketebalan tisu ke dalam 50 ml air. Yang ini yang dimalarkan lah, semua 50 ml air yang sama. Selama seminit. Kemudian perhatikan situasi di bawah. Okey. Jadi mereka pun melakukanlah uji kaji ni, penyiasatan ni. Kemudian Shiva ni tanya dengan cikgunya. Cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan? Maksudnya Shiva ni dia mau tahu apakah maksud keupayaan bahan menyerap air ini. Jadi cikgu tu pun bagi tahulah. Lihat air di dalam bikar. Apa yang dapat kamu ukur? Okey. Tadi cikgu bagi tahu kan, kita kena kaitkan dengan apa yang boleh dibuat ataupun diukur atau diperhatikan. Jadi dalam situasi ini dia kaitkan dengan apa yang boleh diukur lah. Selepas diukur tu, dia tengok. Okey, jadi apa yang dia dapat ukur di sini? Saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Itu yang dia dapat ukur. Jadi, cikgu dia pun jawablah, definisi secara operasi, keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Maksudnya di sini, kita boleh jelaskan ayat ini, keupayaan bahan menyerap air ini, dengan sesuatu yang boleh kita ukur, buat ataupun diperhatikan. Kalau di sini yang kita boleh ukurkan lah. Okay, kita boleh jelaskan dengan isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okay, seterusnya lagi. Nampaknya tisu dalam bikar C menyerap air paling banyak. Jadi si Shiva ni dia tengok balik antara A, B, C tadi tu. Okay. Antara A, B dan C. C ini menyerap air paling banyak. Jadi dia tanya lagi cikgu. Cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi? Boleh didefinisikan secara operasi. Okey. Jadi sama juga, kita kaitkan apa yang boleh dibuat atau diukur atau diperhatikanlah. Kalau dalam situasi ini, kita kaitkan dengan apa yang boleh diperhatikan. Okey, apa yang boleh diperhatikan ialah isi padu air yang tinggal ni paling sedikit apabila dia menyerap air paling banyak. Jadi, definisinya itu kita kaitkan dengan isi padu air yang tinggal sedikit tu. Maka jawapannya, definisi secara operasi, keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit di dalam bikar. Maksudnya, keupayaan bahan menyerap air itu paling tinggi jika isi padu airnya paling sedikit. Kenapa? Sebab sudah air yang selebihnya sudah diserapkan. Maksudnya keupayaan paling tinggi lah. Seterusnya, ada uji kaji ini. Mari uji pertumbuhan pokok kacang hijau ini. Okey, cikgu akan jelaskan di sini. Sama saja, lebih kurang sama. Okey. Contoh lagi ya. Pertumbuhan anak pokok selepas seminggu. Katakan dia buat uji kaji lah. Okay, hari pertama, hari ketiga dan hari ke-7. Jadi soalannya,
Bagaimanakah pertumbuhan anak pokok ini boleh didefinisikan secara operasi? Maksudnya, bagaimana kita boleh menerangkan maksud ayat pertumbuhan anak pokok ini kepada sesuatu yang boleh kita ukur ataupun boleh kita perhatikan. Jadi, sama juga kita kaitkanlah dengan apa yang boleh kita buat atau ukur atau perhatikan. Jadi kalau kita tengok hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita dapat ukur di situ bilangan daunnya dan juga ketinggiannya. Oke? Kita boleh ukur ketinggian anak pokok dan bilangan daunnya. Dan selepas seminggu pun kita boleh perhatikan ketinggian pokok dan bilangan daunnya tuh. Berbeza kan? Jadi, kita boleh jadikan dia sebagai definisi secara operasi lah. Jadi jawapannya, definisi secara operasi, pertumbuhan anak pokok ialah ketinggian anak pokok dan bilangan daun selepas seminggu. Dia kaitkan dengan apa yang boleh kita ukur ataupun perhatikan lah. Oke. Samalah seperti dalam soalan inilah. Biji benih itu kan, bila dia bercambah, dia rekodkan bilangan daun dan ketinggian pokok tersebut. Jadi, definisi secara operasi bagi pertumbuhan pokok kacang hijau, kita kaitkanlah dengan apa yang kita mau ukur tuh. Jadi, definisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau ialah bilangan daun dan ketinggian pokok. Oke? Akhir sekali, soalan ini, Fiza menyiasat had kekenyalan gelang getah. Dia dapat menarik gelang getah sehingga 15 cm dan putus apabila ditarik lebih panjang. Bagaimanakah Fiza boleh mendefinisikan secara operasi had kekenyalan gelang getah tersebut? Oke, ini jawabannya. Definisi secara operasi, had kekenyalan gelang getah ialah panjang gelang getah yang ditarik paling maksimum sebelum putus. Oke, kenapa cikgu bagi jawapan seperti itu? Kerana dia tarik paling panjang kan, 15 cm. Paling panjang tu perkataan lainnya maksimum lah dan putus. Oke, jadi had dia tu ialah paling maksimum sebelum dia putus lah. Oke, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar.